Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menemukan kita sekali lagi dalam mendengarkan tazkirah Ramadan. Moga-moga apa yang telah kita dengarkan dan juga apa yang akan kita dengar ini membawakan manfaat buat diri kita dan juga keluarga kita dan sekalian umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-28 daripada bulan Ramadan 1443 Hijriah. Di mana bermakna kita sudah tinggal lagi beberapa hari lagi untuk kita bertemu dengan malam hari raya atau untuk kita bertemu dengan malam 1 Syawal atau hari 1 Syawal itu sendiri. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita sedang berada atau menuju pada hari-hari akhir daripada bulan Ramadan ini, maka kita kena ingat, seharusnya kita kena ingat bahawasanya ibadat yang kita kerjakan itu, ia bukanlah ibadat yang mesti untuk dilakukan atau hanya khusus dilakukan pada bulan Ramadan, kemudian pada bulan-bulan yang lain kita tak beramal lagi. Na'udzubillah. Memang ada beberapa jenis ibadat yang hanya disyariatkan ataupun yang disunatkan pada bulan Ramadan, iaitu seperti sembahyang sunat tarawih dan juga sembahyang sunat witir secara berjamaah. Ini adalah di antara amalan yang hanya disyariatkan pada bulan Ramadan. Bulan-bulan yang lain tak disunatkan, tak disyariatkan. Jadi kita pula pada bulan Ramadan, kita bukan hanya melakukan sembahyang tarawih sahaja. Kita ada zikir kita ada bacaan Al-Quran kita ada menguatkan diri untuk menuju ataupun untuk pergi menghadiri majlis-majlis pengajian ta'lim dan sebagainya. Itu semua adalah ibadat-ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan ataupun kita buat seperti apa? Seperti qiyamul lail. Kan? Kita nak sahur pukul 5, 4.30 kita bangun. 4.30 tu bangun, kita buat apa? Kita sembahyang sunat. Minta ampun Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, maknanya apa-apa yang cuba yang difahamkan di sini adalah jangan apabila Ramadan pun pergi, amal ibadat kita juga pergi. Itu yang kita tak nak. Kerana kita kena ingat jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita ini adalah hamba Allah, kita bukan hambanya Ramadan. Ingat baik-baik. Kita ini adalah hamba Allah, kita bukan hamba Ramadan. Maknanya apa? Jangan kerana berdatang bulan Ramadan, baru nak beramal. Mohon maaf banyak-banyak.
Datang bulan Ramadan baru nak baca Al-Quran. Datang bulan Ramadan baru nak buat ini. Baru nak qiyamul lail, baru nak tahajud, baru nak ini, baru nak itu. Subhanallah. Kalau kita yakin, yang kita memang yakin bahawa kita ini adalah hamba Allah, maka seharusnya ibadat kita juga mesti konsisten. Jangan kita beribadat itu ikut mood je. Memang kita faham, kadang-kadang iman kita ini turun, kadang-kadang iman kita naik. Kerana iman itu naik dan turun seperti mana yang disabdakan Nabi SAW. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan juga turun. Bila dia turun, kita tak ada mu nak beramal, tak ada mu nak buat itu, tak ada mu nak buat ini. Tapi bukan bermakna kita meninggalkan semua amalan-amalan yang kita buat pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita boleh insya-Allah diberikan Allah kekuatan untuk dapat tahajud tiap-tiap malam Ramadan dapat tahajud. Jadi kalau bulan yang setelah Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan seterusnya, kita merasa kita nak masa tahajud, kalau tak boleh buat sebulan suntuk, setidaknya ada juga buat. Jangan totally kita tinggalkan. Jangan totally kita meninggalkan pembacaan Al-Quran. Kalau bulan Ramadan tu kita berlomba-lomba, kita berusaha, kita bergigih. Nak buat apa? Nak mengkhatamkan Al-Quran. Maka sama juga, kita cuba yang sama juga pada bulan-bulan yang lain. Cuma bezanya pada bulan-bulan yang lain, pahalanya itu berbeza. Pertama. Yang kedua, kita berdepan dengan musuh kita yang dinamakan syaitan. Subhanallah. Bukan saja bulan Ramadan ini kita berhadapan dengan hawa nafsu kita, tapi tidak ada berhadapan dengan syaitan. Bulan-bulan yang lain berhadapan dengan nafsu dan juga syaitan. Subhanallah. Jadi kita kena ingat, kita ini adalah hamba Allah, bukannya hamba Ramadan. Jadi bila habis Ramadan, teruskan apa yang kita buat pada bulan Ramadan semampu kita. Semampu kita buat. Kita nak ada Al-Quran, teruskan. Apa yang menghalang kita untuk meneruskan tradisi Al-Quran kita pada bulan Ramadan? Tak ada lah. Tak ada apa-apa lah. Malas lah. So, adakah kita cuma Al-Quran itu buka pada bulan Ramadan saja? Apakah bulan-bulan yang lain kita dah tak kenal Al-Quran, dah tak kenal tasbih, dah tak kenal nak memperbaiki, nak mengubat penyakit-penyakit hati kita? Subhanallah. Cuma bulan Ramadan ini bulan latihan. Kita berlatih, kita train diri kita untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Maka setelah Ramadan, teruskan. Teruskan, subhanallah. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi itu perkara yang pertama. Dorongan, anjuran untuk kita meneruskan apa-apa yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Mana yang boleh teruskan, kita teruskan. Tak boleh buat semua. La yatrukil kullu. Jangan tinggalkan semua. La yatrukul kullu. Jangan tinggalkan semua. Baik. Perkara yang kedua adalah pada malam hari raya nanti. InsyaAllah kita akan berjumpa pada malam hari raya adalah pada hari Isnin nanti. InsyaAllah. Kan? Pasal kita sambut hari raya pada hari Selasa. Malam hari raya adalah malam di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunannya, memberikan rahmatnya yang luas untuk mengabulkan segala macam hajat-hajat manusia. Jadi kalau kita pada malam hari raya itu, jangan lupa untuk sempatkan diri beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedia maklum pada malam hari raya itu, antara ibadat yang afdal untuk kita lakukan adalah memperbanyakkan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir kita biasa baca. Nak buat lagu apa terserahlah. Yang penting kita baca takbir tu. Pasal takbir itu dinamakan takbir mursal. Takbir yang dinamakan takbir yang berkesinambungan, berterusan. Daripada bang maghrib, satu Syawal, sampai imam takbir atau ihram, sembahyang sunat hari raya Idul Fitri. Atau sembahyang sunat Idul Adha. Yang dinamakan takbir mursal. Takbir mursal.
Adapun takbir-takbir yang selepas solat itu dinamakan takbir muqayyad yang hanya ada pada waktu Hari Raya Idul Adha sahaja. Baik, jadi kita memang kebanyakan di antara kita, khusus masyarakat kita di sini, adalah sibuk pada malam Hari Raya itu dengan berkemas, menghias dan sebagainya. Tak menjadi satu masalah. Tak boleh kata kita tak boleh berhias lah, tak boleh itulah, tak boleh, tak ada. Tak ada larangan dalam Islam untuk melakukan sedemikian. Bahkan dituntut kerana kita menyambut atau mengagungkan Hari Raya Idul Fitri. Baik. Jadi dalam kita kesibukan untuk menghiasi rumah, jangan lupa kita kena sempatkan masa untuk peruntukkan masa untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penat-penat tengah pasang-pasang langsir tu dah penat-penat kan, sambil tengah tunggu relax kejap, baca takbir, buka ambil buku doa, bacalah doa. Subhanallah, semalam hari raya tu pengkabulannya sangat kuat. Saya mungkin dah pernah katakan, selalunya doa setelah kita menyelesaikan ibadat kewajipan yang Allah berikan kepada kita, itu tempat mustajab. Setelah solat, adik kita baca doa. Doa itu biasanya itu mustajab. Setelah kita puasa, bila nak berbuka, kita baca doa. Kerana itu adalah mustajab. Maka begitu juga pada akhir Ramadan. Awal Syawal, kita dah selesai melakukan ibadat puasa sebulan. Jadi kita ada diberikan Allah hadiah untuk kita berdoa. Berdoalah. Apa hajat kat dunia akhirat, berdoa. Malam hari raya itu malam pengkabulan. Malam pengkabulan, subhanallah. Yang penting, kita walaupun hari ini dah masuk hari ke-28, tetap tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kemudian itu pada malam hari raya. Pada pagi hari raya, bagi mereka yang ada kesempatan untuk melakukan solat subuh berjamaah di masjid, falyatafaddal. Dipersilakan, sangat dianjurkan. Kan kita sedia maklum, barang siapa yang melakukan sembahyang isyak berjamaah, kemudian melakukan sembahyang subuh berjamaah, barang siapa yang melakukan sembahyang isyak berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam. Barang siapa yang melakukan sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh malamnya. Seluruh malam itu dia telah menghidupkan. Subhanallah. Jadi kita ambil ini peluang juga. Subhanallah. Jadi seolah-olah kita telah menghidupkan malam hari raya itu sendiri. Baik, kemudian kita kalau ada kemampuan untuk sembahyang sunat hari, untuk sembahyang subuh berjamaah di masjid, maka itu sangat-sangat dialu-alukan. Kemudian kalau kita nak pulang ke rumah, nak membersihkan diri, jangan lupa untuk kita berhias, pasang badan. Jangan lupa mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya ini masuk waktunya itu, kalau ikut dalam hukum, kitab mengatakan daripada pertengahan malam dah masuk. Subhanallah kan. Tapi kalau kita pertengahan malam dah mandi, lepas tu kita nak jalan raya pula besoknya tengah hari, kan, mau tak pingsan orang-orang. Subhanallah. Tapi bermakna yang afdal tu apabila kita hendak keluar pergi ke tempat untuk melakukan sembahyang sunat Idul Fitri. Sunat bagi orang yang makmum, jemaah datang awal. Yang kita tahu sekarang lah, kita ada sekarang ini tempoh hari-hari Khamis, pihak MUIS pun dah keluarkan, kita dah boleh bookkan untuk sembahyang sunat hari raya, kan? Jadi kita nak pergi first session, maka kita pergi awal. Kalau masjid tu kata pukul 7 dah buka untuk baca takbir ramai-ramai, tunggu nanti Pak Imam datang nak start sembahyang pukul 7.30, maka kita datanglah awal-awal tu. Subhanallah, rebut peluang. Sambil kita takbir, boleh kita i'tikaf dan sebagainya. Baik. Jadi itu di antara perkara sunat. Dan sebelum kita nak keluar rumah pergi melakukan sembahyang sunat hari raya, sunat untuk kita makan sedikit. Apa tu makan sedikit? Makanlah beberapa biji kurma. 1 ke, 3 ke, dan seteguk air, dan 1 air. Secawan air.
Bukanlah maknanya makan sedikit tu, kita makan sampai 3 mangkuk. Mangkuk apa? Mangkuk lontong. Ustaz, ni pada saya sedikit. Kalau makan biasa, satu periuk. Bagus. Memang Cik Naas tu. Gurau saja. Subhanallah. Makan beberapa biji kurma, kemudian pergilah sembahyang sunat hari raya. Break the habit. Satu bulan yang kita puasa, tak makan siang. Dari pagi hari raya tu, makan sedikit, baru kita pergi sembahyang hari raya. Baik. Dan kita tahu sembahyang sunat hari raya itu umum untuk semua jenis, semua lapisan manusia yang beragama Islam. Yang perempuan, yang lelaki, yang kecil, yang besar, hatta bayi sekalipun, hatta orang yang haid sekalipun, tetap sunat mandi hari raya. Mandi hari raya, subhanallah. Baik. Kemudian setelah berlalu hari pertama dari hari raya, kita nak mengunjung ke, kita nak bermaaf-maafan, kita tak apa mengapa. Tak mengapa, dipersilakan. Kalau itu sudah menjadi adat kita di Singapura atau di rantau kita, di rantau Asia ni, tak apa teruskan. Tak jadi salah, tak jadi dosa pun. Subhanallah. Baik. Kemudian setelah hari raya pertama, kalau kita ada kemampuan, kita ada kekuatan, maka berpuasalah. Mulalah puasa 6. Mulalah kita berpuasa 6. Kata Nabi SAW dalam maksud hadis, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa Syawal, maka seolah-olah dia telah puasa setahun. Kita kalau fikir-fikir macam mana pula pahala dia tu boleh pahala semacam pahala setahun. Kita do the mathematics now. Kalau kita sedia maklum bahawasanya pada bulan-bulan yang lain, kita disunatkan untuk puasa 3 hari yang dinamakan hari putih. Kan? 13, 14, 15. Ada kata 14, 15, 16. Tapi kebanyakan mengatakan 13, 14, 15. Dinamakan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Kerana bulan terang, benderang. Subhanallah. Ini kalau kita nak make dia punya minimum lah. Kan yang puasa Senin Khamis tu, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, teruskan. Yang nak puasa 3 hari saja tu pun tak apa. Jadi kata dalam sebuah riwayat mengatakan yang puasa 3 hari tiap-tiap bulan ini pahalanya seperti pahala puasa sebulan. 3 hari puasa dalam sebulan itu pahalanya seperti berpuasa sebulan. Bulan Ramadan kita puasa berapa hari? 30 hari. Kan? 30 hari. So kalau 3 hari itu sebulan, 30 hari itu bermakna menyamai dengan 10 bulan. Kan? 10 bulan. Bermakna short lagi 2 bulan. Tambah dengan puasa 6, kan? 3 hari 11 bulan, 3 hari lagi 12 bulan. Jadilah pahalanya seperti pahala puasa setahun. Subhanallah. Cantik susunan Nabi SAW. Jadi kalau kita nak kata pasal matematik, Nabi paling expert matematik. Subhanallah. Cakap Nabi tu macam tak ada matematik, tapi kita nak, kalau dikira betul lah, dia punya perkiraan itu sangat tepat. Subhanallah. Luar biasa. Ini nak baginda Nabi SAW. Subhanallah. Baik. Jadi kalau yang ada kemampuan nak puasa 6, puasalah. Bagi kaum wanita yang nak puasa qada Ramadan, disatukan, digabungkan dengan puasa 6 Syawal, dibolehkan. Walaupun afdal tu untuk dipisahkan, tapi kalau dia nak combinekan, tetap sah. Pertama. Yang kedua, kalau dia nak pisah-pisahkan pun, tetap sah. Hari ni Ustaz, saya kerja lah Ustaz. Hari Rabu ni, hari raya kedua ni saya dah kerja dah. Rabu kerja, Khamis kerja, Jumaat kerja. Jadi saya pun tak pergi rumah orang. Jadi alang-alang saya pergi kerja, baik saya puasa sekali. Kan nanti 1 minggu nak berjalan, nanti saya tak puasa lah Ustaz. Nanti sambung hari Isnin, saya dah start puasa sekali. Sambung lagi. Kita nak pisah-pisah pun boleh. Nak sambung pun boleh. Afdalnya kita sambung terus. Sambung terus. Subhanallah. Baik, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kami kongsikan di sini hanyalah sekelumit daripada persediaan kita menyambut hari Lebaran dan juga persediaan kita menuju kepada hari-hari akhir bulan Ramadan. Yang penting, apa yang kita dengar dari tadi, apa yang dapat saya rumuskan. Yang pertama, teruskan sebahagian besar amalan-amalan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan yang masih boleh buat.
Yang saya katakan bacaan Al-Qurannya, yang tahajudnya, yang qiyamul lailnya, yang puasa sunatnya, yang sedekahnya, teruskan. Teruskan. Jangan kita berhenti dengan berlalunya bulan Ramadan. Satu yang saya lupa nak kongsikan adalah apabila kita memasuki pada bulan Syawal dan seterusnya, jangan lupa berdoa pada Allah agar mana Allah terima semua amalan-amalan yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang tahun 1443 Hijriah ini secara khususnya. Orang-orang salafus salih rahimahumullahu ta'ala, mereka itu setelah berlalunya bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, mereka minta agar mana Allah terima amalan-amalan mereka pada bulan Ramadan. Kalau kita tanya, Ustaz, kenapa bulan Ramadan ni Ustaz, sedangkan pada bulan-bulan yang lain pun mereka beramal apa? What's so big deal? What's the issue sangat kan? Sama je lah, kita beramal ni dengan beramal ni sama. Bezanya adalah Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu rahmatnya seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Kemudian pula Nabi pun dah mengatakan amin. Orang itu tak dapat, orang itu bernasib tidak baik, tidak bahagia kalau mana dia tidak mendapatkan ampunan Allah pada bulan Ramadan. Jadi itu yang menyebabkan para ulama mereka sangat takut. Itu sebabnya apabila kita pada awal sebelum ini, hari-hari sebelum ini, minggu-minggu sebelum ini, kita membicarakan bab khauf dan juga raja. Takut dan juga mengharap. Mengharap Allah terima pada masa yang sama, kita takut amalan kita Allah tolak. Lepas tu ulama-ulama dahulu, 6 bulan setelah berlalunya bulan Ramadan, mereka terus meminta pada Allah agar Allah terima semua amalan-amalan kita. Amalan-amalan mereka. Baik, itu yang pertama. Kita teruskan. Yang kedua, persiapan kita pada malam hari raya. Peruntukkan masa untuk kita beribadat. Berdoa, bertakbir, apa saja kita nak buat. Ibadatlah. Pengkabulannya sangat luas pada malam hari raya. Yang ketiga, pada pagi hari raya itu sendiri atau pada hari raya itu sendiri. Sembahyang sunat hari raya, mandi sunat hari raya, makan sedikit sebelum keluar pergi melakukan sembahyang sunat hari raya dan sebagainya. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah untuk melakukan puasa 6. Puasa 6 daripada bulan Syawal yang menyamai pahalanya seperti pahala puasa setahun. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dengan ini berakhirlah kuliah Ramadan kita pada tahun 1443 Hijriah bersamaan dengan tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Ramadan kita kali ini Ramadan yang lebih baik berbanding dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan-amalan kita, segala amal kebajikan kita, segala ketaatan kita Allah terima pada bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu rahmatnya seluas-luasnya pada kita hingga semua taubat-taubat kita pun minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam-malam ujung Ramadan ini kita menangis-nangis minta Allah terima semua amalan-amalan kita. Semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah golongkan kita dengan di antara golongan mereka yang telah mendapat ataupun berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.